tak semua lagi yang hantar video kat cikgu. Ada yang hantar, ramai yang hantar, tapi masih ada yang belum. Tapi untuk hari ni, cikgu cuma nak ingatkan, sila hantarlah sebab cikgu nak ambil video tu sebagai evidence untuk markah PBD. Markah PBD ni tak semestinya daripada ujian, latihan ataupun tugasan. Dia mungkin daripada projek mudah. Jadi yang eksperimen tu, kategori dia projek mudah. Kalau dekat sekolah kita buat sama-sama, cikgu tahulah siapa yang buat, siapa yang tak buat. Yang hadir semua buat lah. Tapi kalau kat rumah ni, kalau awak tak hantar video tu, cikgu nak nilai macam mana? Nak nilaikan awak tak buat ke cikgu tak pasti. Tapi kalau awak hantar video tu dekat cikgu, itu evidence, bukti bahawa awak telah menjalankan ataupun membuat satu projek mudah. Okey, untuk hari ini kita kongsi projek mudah yang dihasilkan oleh kawan-kawan kamu. Kita tengok video, cikgu compilekan semua video yang kamu hantar. Tapi ada yang tak sempat cikgu nak compile sebab cikgu ambil yang setakat yang hantar sehingga hari apa cikgu lupa dah cikgu buat video ni. Okay. Tapi ada lagi yang belum cikgu masukkan kan, tapi tak apalah, kita just tengok. Alright kalau sekejap. Cikgu gabungkan dua-dua sekali lah, kelas 5M dan 5Q. Okey, boleh nampak tak skrin YouTube cikgu? Boleh. Boleh nampak. Alright. Boleh. Boleh nampak. Nampak Okey. Oops. Sekejap, cikgu stop dulu. Semula. Dah. Okey, right. Okey, itu sebahagian daripada video yang kamu hantar lah. Tapi kalau kamu perhatikan betul-betul, konsep pencarian ni, dia nak bawa biji benih tu jauh daripada pokok. Maksudnya awak bayangkan awak sebagai pokok induk. Okey, biji benih helikopter tu ialah biji benih awak. Awak nak biji benih, bila awak campakkan, dia akan terbang, betul Tapi kenapa dia tak terbang jauh? Simple je, terbang jauh daripada awak. Siapa boleh jawab? Alah, faktor pencarian. Sebab kebanyakan daripada kamu terbangkan biji dalam, kat mana terbangkan biji benih tu? Dekat tempat yang tinggi. Dalam rumah, betul. Jadi apa yang tak ada dalam rumah? Angin. Betul. Kalau awak terbangkan di tempat yang lapang, Angin. di tempat yang tersayap dia tu, okey, kemudian tolakan angin, rasa-rasa biji benih helikopter awak pergi lagi jauh
ke sama je? Mestilah pergi lebih jauh. Jauh. Jadi itulah sebenarnya yang kita buat ni lah. Konsep dia, kalau biji benih tu nak diterbangkan jauh dengan menggunakan pencarian angin, ciri-ciri yang perlu ada ialah struktur bersayap. Okay, jadi biji benih helikopter kita ada struktur bersayap. Pencarian tu ialah faktor angin yang tak kuat lah. Kalau ada angin dekat dalam rumah sekalipun, hanyalah angin tahu dekat luar, kat kawasan padang ke, kawasan terbuka ke, pokok dia tumbuh dekat kawasan mungkin ada angin kuat. Jadi bila biji benih tu jatuh di tempat yang lebih jauh. Alright? Okay. Barulah kita nak start dengan tajuk baru hari ni selepas tumbuhan tu. Okay, tajuk hari ni ialah berkenaan dengan tajuk elektrik. Jadi kalau kita perhatikan buku teks, muka surat berapa tajuk elektrik? 115. 115. Sekejap. Mana pula buku teks cikgu ni? Sekejap problem pula. Okey. Okey, kita buka surat 115. Okay, tajuk kita ilahnya untuk yang ini, tajuk elektrik ni ada sikit-sikit kita dah pernah belajar. Mungkin dekat RBT dan mungkin dekat tajuk yang sains. Tengok muka surat pertama tajuk elektrik ni ada gambar ayah sedang, abang ke sedang menonton televisyen. Tapi dia nak tekan butang remote tu, tapi televisyen tidak dapat dihidupkan. Cuba tengok betul-betul gambar tu. Apa yang menyebabkan televisyen tu tak dapat dihidupkan? Cikgu sebut apa ni? Perkataan apa? Cikgu ada sebut ni pada hari Isnin hari tu. Dalam bahasa Melayu pula tu ialah apa? Lupa dah. Hari Isnin cikgu bagi tahu. Apa dia? Palam. Oh sorry, cikgu beritahu dekat grup kancil lah, sorry. Palam. Palam ni ataupun plug ni perlu disambungkan ke bahagian soket ni. Kemudian kena hidupkan switch. Barulah elektrik akan mengalir masuk ke dalam palam melalui wayar terus pergi ke televisyen. Okey, ni tak tahulah siapa yang cabut ni. Okey. Gambar seterusnya. Ini mentol, macam mentol kita pasang waktu perayaan lah. Banyak mentol. Ni menyala, ni je tak menyala. Okey, tapi Ana kata walaupun satu mentol lampu perayaan itu telah rosak, mentol yang lain masih menyala. Okey, jadi mungkin berlaku dekat rumah. Kalau satu mentol dekat dalam bilik awak tak menyala, bilik lain menyala tak? Bilik lain masih menyala. Okey. Jadi mengapakah situasi ini berlaku? Untuk keadaan yang kedua, cikgu akan buat satu eksperimen membina lita. Tapi dekat rumah lita tu mungkin awak tak ada. Mungkin cikgu hanya dapat tunjukkan secara teori je lah. Okey, tak apa. Yang ini tajuk yang seterusnya. Dan hari ni kita hanya nak belajar tentang satu subtopik sahaja. Iaitu tentang sumber tenaga elektrik. Belajar tentang sumber tenaga. Tenaga yang kita belajar tu ialah tenaga yang boleh dibaharui. Maksud tenaga yang boleh dibaharui ni, tenaga yang berasal daripada sumber yang sentiasa ada. Contohnya, yang pertama, tengok gambar yang pertama. Ini adalah kincir angin. Pernah tengok kincir angin tak? Pernah.
Tak pernah. Tak ada. Kincir angin ni kalau dekat luar negara banyak. Mereka bina kincir angin ni dekat kawasan ladang. Ladang gandum contohnya tapi dekat Malaysia ni ada tapi tak banyak. Kalau dekat sebelah Kedah pun ada tapi tak banyak. Dekat Sawah Padi pun ada tapi tak banyak. Dekat Kuantan memang tak ada lah. Cuma ada satu model kincir angin dekat Kuantan ni besar. Kalau awak perasan dekat ECM, dekat tepi ECM tu ada satu kawasan, ada satu kincir angin. Tapi cikgu tak pastilah berfungsi ke tak kincir angin tu. Tapi kalau kincir angin yang berfungsi, bila angin tiup, angin akan menolak bahagian kipas kincir angin ni. Okay, jadi bila bahagian kipas kincir angin berpusing, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay, tapi kalau kita nak buat satu kincir angin kat rumah, kita nak hasilkan tenaga elektrik supaya kita tak perlu bayar bil elektrik setiap bulan. Boleh tak? Boleh. Rasa-rasa boleh tak cikgu kejap lagi? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Siapa boleh jawab? Kenapa tak boleh? Kena fikir sikit ni jawapan ni. Kenapa? Sebab perasan tak angin dekat rumah awak tak selalunya kuat. Betul. Ada hari anginnya perlahan. Hari yang angin tu perlahan, maksudnya elektrik dekat tu rumah awak tu nanti tak dapat dihasilkan. Jadi awak dapat tengok TV sekejap-sekejap je. Oh, tak ada tengok TV, elektrik tak ada. Kenapa? Angin dah slow. Okay, tak sesuai. Okay, yang kedua, satu lagi ialah penggunaan ni. Ni apa ni? Matahari. Apa ni? Matahari. Okay. Okay, dan yang ketiga ni penggunaan yang apa ni? Air. Ketiga-tiga ni boleh menghasilkan tenaga elektrik. Di mana dia hasilkan? Tempat tu dipanggil stesen jana kuasa. Okay, RBT pun kita ada belajar sikit stesen jana kuasa. Right. Stesen jana kuasa ialah stesen jana kuasa sama ada dia gunakan angin, gunakan ombak ataupun air dan juga menggunakan kuasa hidroelektrik. Hidroelektrik ni air jugalah. Okey, tenaga kinetik akan menggerakkan turbin dan menjanakan tenaga elektrik. Jadi dekat rumah kita mungkin kita dapat tenaga elektrik ni daripada stesen jana kuasa. Stesen jana kuasa ni dia akan hasilkan tenaga elektrik yang sangat banyak. Tenaga elektrik tu kemudian dihantar ke rumah, ke pejabat, ke mana-mana tempat yang memerlukan tenaga elektrik lah. Cuma bila kita guna, kita kena bayar lah. Bayar bil elektrik untuk menampung kos untuk menjanakan tenaga elektrik ni. Okey, yang kedua, sel suria. Sel suria ni menggunakan sumber daripada matahari. Okey, jadi sel suria ni pernah tengok tak? Dekat rumah mungkin ada. Pernah. Pernah Dia biasanya sel suria ni kalau dekat rumah dia letak dekat bahagian atap bumbung rumah. Okey, jadi pada waktu siang tenaga matahari terik kuat, cahaya matahari terang, tenaga yang dihasilkan oleh cahaya matahari ni ataupun tenaga suria ni akan masuk ke dalam ni sel suria. Diberi pada cahaya matahari ni kepada tenaga elektrik. Okey, kalau awak ada kesempatan keluar daripada rumah ataupun naik kereta dengan ayah atau ibu, sekarang ni susah lah kan. Awak pergi ke mana-mana dekat bahagian bandar, awak cuba perhatikan pada lampu isyarat. Okey, kalau tak salah cikgu ada beberapa lampu isyarat dekat Kuantan ni, tak semua cikgu maksudkan tak semualah. Awak perhatikan dekat atas lampu isyarat ni ada sel suria. Kalau awak perasan, kalau tak salah cikgu lampu isyarat di hadapan Mega Mall ada. Ni lampu isyarat dekat atas ada sekeping sel suria.
Kenapa dia pasang dekat sini? Supaya dia dapat menggunakan tenaga elektrik tu secara percuma daripada matahari. Okay, waktu yang tak ada matahari ataupun tak ada cahaya ni, dia pakailah tenaga elektrik. Waktu yang ada dia dapat jimat sebab tenaga daripada cahaya matahari ni tak payah bayar. Free. Okay. Okay, jadi ini adalah contoh yang kita gunakan lah. Okay, satu lagi yang mungkin ada dekat rumah awak tapi awak tak perasan. Mungkin ada pada apa ni? Kalkulator. Okay, kadang-kadang ada setengah kalkulator sikit saja dekat tepi ni. Ini kita panggil sebagai sel suria juga. Tak semua kalkulator ada Setengah kalkulator menggunakan sel suria. Dia dapat jimatkan bateri. So bila bateri habis, awak cuma perlu letakkan dia di tempat yang panas ataupun letakkan di bawah cahaya matahari. Nanti cahaya matahari tu akan diserap oleh sel suria ni, dia akan tukarkan jadi tenaga elektrik. So awak bolehlah pakai kalkulator ni. Satelit ni kita tak nampak lah daripada rumah sebab satelit ni dekat mana? Dekat angkasa lepas. Okay, dekat angkasa lepas, satelit ni sentiasa dia akan beredar dekat atas bumi tu. Okay. Jadi macam mana satelit ni nak berfungsi? Pada satelit ni ada sel suria yang banyak. So waktu dia menghadap cahaya matahari tu, dia akan menerima tenaga suria ni, dia akan tukarkan kepada tenaga elektrik. Right. Yang seterusnya ada 4 lagi dekat sini. Okey. Kalau kebiasaannya yang ini awak sebut apa ni? Kering ni. Bateri. Kalau dekat rumah awak sebut tak sel kering? Awak tak sebut kan? Awak sebut apa ni? Bateri. 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 Ya, awak panggil dia bateri. Tapi dalam sains ni kita sebut dia sebagai sel kering. Jadi kalau sel kering ni sebenarnya sel kering pun ialah bateri, cuma kita gunakan perkataan sel kering. Okey, sel kering kimia. Dalam sel kering ni ada tenaga kimia. Siapa yang pernah buka sel kering ni, dia pernah buka, dalam tu ada karbon warna hitam. Okey, bahan kimia ni akan menukarkan tenaga kimia ni kepada tenaga elektrik. Dan biasanya sel kering ni kita gunakan dalam alat seperti kereta mainan, okey, banyak lagi lah, jam, okey, remote control dan sebagainya. Okey. Okey, kalau kereta betul pakai tak sel kering? Kereta ayah pakai sel kering tak? Kalau kereta ayah ataupun kalau dalam kenderaan kita tak pakai sel kering ni, akumulator. Kalau kereta, lori, bas, motor, semua menggunakan akumulator. Okey, cuma akumulator ni saiznya bergantung kepada kenderaan. Kalau motor punya akumulator ni kecil je. Kecil lah. Kalau kereta punya besar sikit. Kalau lori lagi besar. Kalau kapal terbang lagi besar. Okey. Terusnya kita tengok akumulator ni menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Maksudnya dalam akumulator ni bahan kimia samalah macam sel kering, tapi cuma akumulator ni dia dapat hasilkan tenaga elektrik yang lebih banyak berbanding sel kering. Okey, akumulator digunakan untuk menggerakkan kenderaan bermotor seperti kereta. Right. Yang seterusnya, yang ini. Pernah tengok? Siapa pernah tengok ni? Kita panggil dia dinamo. Tak, cikgu. Saya tak pernah tengok. Okay. Sebenarnya dinamo ni pada zaman sekarang dinamo ni dah kurang digunakan. Sebab kebanyakan basikal sekarang dah tak macam ni. Ni basikal lama basikal sekarang bukan macam ni dah. Basikal pada zaman dahulu, okey, dia pakai dinamo. Dinamo ni dia lekatkan dekat bahagian bawah ni. Nampak ni? Dekat sini lah.
Gambar ni sebenarnya tak tunjuk kat belakang ke depan ni gambar ni, tak pasti lah cikgu. Okey, sebenarnya dekat sini. Ni bahagian dinamo. Okey. Jadi bila dinamo ni dekat sini sebenarnya roda. Roda dinamo ni bersentuhan dengan tayar. Bila tayar berpusing, roda ni pun akan berpusing. Bila roda ni berpusing, tenaga elektrik dihasilkan. Kemudian ada wayar sambung dengan lampu dekat depan ni. Jadi lampu akan menyala. Okey. Jadi yang ini tak perlu beli bateri. Hanya perlu kayuh basikal. Kalau laju awak kayuh, lampu tu akan jadi lagi terang lah. Kalau awak kayuh perlahan, lampu tu malap. Kalau awak berhenti, tak nak kayuh, lampu menyala tak? Kalau tak kayuh. Jadi kalau tak kayuh, lampu tak menyala. Right? Okay, ini adalah dinamo. Okay. Dan sekarang ni dinamo ni dah jarang lah kita gunakan. Cuma kita belajar ni, kita nak faham bahawa dinamo ni adalah salah satu daripada sumber elektrik. Okay. Yang seterusnya, penjana. Ni penjana. Penjana ni ialah bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris, cikgu translatekan dia. Kita sebut, cikgu pun biasa gunakan perkataan bahasa Inggeris untuk penjana ni. Generator. Okay. Generator. Generator ni biasanya digunakan di, cikgu bagi contoh je lah. Banyak lagi tempat yang pakai. Di pasar malam. Okay. Dekat pasar malam, contohlah pasar malam orang nak berniaga sampai malam. Jadi dekat pasar malam tak ada tak ada soket untuk kita nak sambungkan lampu. Jadi mereka bawa generator ataupun bawa penjana sendiri. Okey, generator ataupun penjana ni dekat sini dia menggunakan minyak petrol. Jadi orang yang gunakan generator ni, penjana ni, dia kena beli minyak dululah dekat stesen minyak. Kemudian dia masukkan ke dalam penjana. Kemudian dia akan tarik hingga penjana tu hidup. Biasa tu kau pergi kat pasar malam kan bunyi macam bergegar tu. Sebenarnya bunyi generator dia sedang berfungsi. Pernah tengok? Dia ada bunyi sikit lah, bising sikit kan? Saya pernah guna dulu. Okay, bising lah sikit kalau pakai penjana ni. Biasa kalau kat rumah kita tak pakai lah penjana ni, bising. Okay, tapi dekat luar ataupun dekat mana-mana event yang berlangsung pada waktu malam ke, tempat tu tak ada sumber tenaga elektrik, mereka gunakan penjana. Okey, penjana dekat sini dia tulis menukarkan tenaga kimia. Tenaga kimia yang digunakan ni ialah minyak lah. Fosil, bahan api fosil ni petroleum lah. Okey, kepada tenaga elektrik. Okey, sikit je hari ni. Cikgu tak nak banyak-banyak sebab yang ini tajuk seterusnya kena buat lita ni. Cikgu tengah fikir macam mana awak nak buat lita ni kat rumah. Mesti awak tak ada bahan-bahan ni kan? Tak ada. Jadi macam mana tak apalah, nanti cikgu tengok cara macam mana. Jadi untuk hari ni kita hanya belajar tajuk sumber tenaga elektrik. Okey, jadi cikgu ulang balik, kita ada berapa sumber tenaga elektrik? 1, stesen jana kuasa. 5. Suria. 3. 6. Sel kering. 4. 6. 5. Akumulator. 6. Penjana. 6. Jadi kena ingatlah 6 ni. Jadi macam mana kita nak ubah daripada apa yang kita dah belajar ni kepada satu nota yang ringkas, yang mudah kita ingat. Apa yang kita boleh buat? Kan kita dah belajar 6 ni kan. Lepas tu kita nak cuba ingatkan, kita nak ubah daripada apa yang buku teks ni, kita nak pindahkan kepada nota yang ringkas dalam buku latihan kursus praktikal. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh bina buat nota kreatif. Peta writing. Peta writing. Jadi hari ni tugasan dia simple saja. Cikgu nak awak bina peta writing. Tajuknya ialah sumber tenaga elektrik.
awak mungkin boleh dalam bentuk apa ni? Mungkin dalam bentuk peta bulatan, betul? Mungkin juga dalam bentuk peta pokok, boleh. Contoh peta pokok. Ada 6 lah kat sini. Tapi kalau peta pokok, takut awak kena melintangkan lah awak punya buku sains praktikal. Kalau tak nak melintangkan, nak menegak juga, awak boleh buat dalam bentuk apa? Peta dakap. Okay, tahu peta dakap? Tahu. kan? Tahu. Jadi itu contoh. Ada lagi tak peta IT yang sesuai? Tak ada lah kot, yang itu yang sesuai lah untuk yang ini. Okay, jadi tugasan hari ni hasilkan satu peta IT berkenaan tajuk sumber tenaga elektrik berdasarkan buku teks muka surat 116 dan 117. Nanti ada yang tanya cikgu, dia punya ni nak kena tulis ke? Ni yang panjang-panjang ni. Ni nota ni nak kena tulis ke? Ni nak kena tulis ke? Siapa boleh jawab? Kena tulis ke tak payah tulis ni panjang-panjang ni? Ni nak kena tulis ke? Payah. Tak payah. Tak? Okay. Tak payah. Tak payah. Okey, cikgu bagi tahu satu benda. Bila kita buat peta IT, sebenarnya konsep yang kita buat ialah taking notes ataupun kita ambil nota. Bila kita buat peta IT tu sebenarnya ringkasan. Ringkasan saja. Seandainya awak rasa apa-apa nota dalam ini perlu dimasukkan dalam peta IT, awak tak perlu tulis dalam bentuk ayat lengkap. Awak hanya buat dalam bentuk point-point saja. Contoh awak macam ni, jadi yang pertama ni mesti awak tulis stesen jana kuasa. Kan? Stesen jana kuasa. Kat sinilah. Lepas tu kat bawah tu awak boleh buat point. Point pertama, mungkin awak boleh kata angin, ombak, hidroelektrik. Awak boleh tulis kat sini. Angin, ombak, hidroelektrik. Cukup. Itu maksudnya kalau nak buat ringkasan peta IT. Sebab cikgu kadang-kadang ada murid dia buat peta IT, habis ni semua salin dah jadi macam esei. Semua ni salin ni. Bukan itu cara kita buat peta IT. Kita hanya ambil poin yang penting. Kalau ada lagi poin yang penting selain daripada tajuk-tajuk ni, yang bawah-bawah ni pun penting cikgu. Penting, hanya ambil poin saja. Faham Tak perlu ayat yang lengkap, poin-poin saja. Contohlah, cikgu bagi contoh lain. Kalau yang sel suria, apa poin yang penting kat sini? Mungkin poin dia cahaya matahari yang penting kat situ. Okey, ataupun poin awak mungkin nak letakkan contoh satelit dan ayat-ayat lain yang panjang ni semua tak payahlah. Faham okey. Sama juga macam yang lain-lain ni. Mungkin awak nak buat contoh bagi setiap jenis sumber tenaga ni pun boleh. Yang penting dalam peta IT awak tu kena ada 6 sumber tenaga elektrik. Okey, ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, semua faham? Tak ada. Cukup tak masa sekarang pukul? Okey, semua faham? Sekarang pukul 11.40, ada lagi 20 minit. Cukup tak masa buat peta IT ni? Cukup kan? Cukup. 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 Tu, takkanlah peta IT sejam. 20 Tak minit. cukup masa tu. Takkanlah peta IT sejam. 20 minit cukup dah. Tak. Tak cukup? Alright. Okey, jadi cikgu akan send link untuk hantar tugasan tu dekat GC. Jangan hantar dekat Telegram ataupun WhatsApp, hantar di GC. Okey, buat dalam buku sains praktikal, kemudian hantar di bersurai. Setakat ini sahaja untuk hari ini. Kita jumpa minggu hadapan. Okey, cikgu rasa itu sahaja. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan bye. Terima kasih, cikgu. Bye. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Cikgu.
Hai. Mila ni sama dengan 4. Cikgu, maksud Sama. sumber tenaga elektrik kena tulis ke? Tajuk sumber tenaga elektrik, kemudian ada 6 sumber tenaga tu lah.